Dan untuk waktu ini, kita tahu sekarang memang dah tengah bercuti. Daripada minggu sudah lagi telah pun mula cuti sekolah. Tapi kita nak tahu juga, adakah cuti tu, cuti sekolah untuk kita betul santai, tak buat apa-apa, rehat, main game dan sebagainya, bercuti. Ataupun sekolah tu je yang cuti untuk buat persediaan untuk yang baru pula. Jadi kita nak tahu juga bagaimana peranan ibu bapa juga dalam hal ini. Kita sangat berbesar hati pada hari ini bersama dengan pakar motivasi Encik Harun Abu Bakar ataupun lebih dikenali dengan panggilan Cikgu Jingo. Cikgu. Macam tu Cikgu. IK tu ada tak? IK tu ada. CGU. Dia kalau nak tahu sejarah Cikgu tu ada panjang cerita lah. Panjang cerita lah. Itu cerita tu lah. Adalah. Tapi musim cuti sekolah lah Cikgu kan. Peranan ibu bapa itu sendiri, adakah 100% mengambil peranan guru ataupun bagaimana? Dia macam ni, cikgu, parent tak boleh jadi cikgu. Sebab dia ada pedagogi dia kan. Jadi parent saya suka bagi tahu 60% kemungkinan bukan berlaku di sekolah, di rumah kan. Itu kena pegang tahu, sebab kita selalu melihat sekolah ni mungkin kita nampak belajar kat sekolah. Sebenarnya belajar ni bukan dia ada formal dan tak formal kan. Dia formal dan tak formal. Tapi saya nampak sekarang ni 60% di rumah. Walaupun bukan waktu cuti tapi waktu sekolah pun. Jadi parent hari, sebab tu dikatakan hari ni, kalau dulu mak tu the caregiver, ayah playmate kan. Macam mana peranan ayah, sebab tu hari ni semua orang cakap soal father figure. Kalau dulu semua mak kan. Kalau kat sekolah tu masyarakat PBJ, mak pergi, apa lagi. Semua hari sukan mak pergi, tapi dapat duit bantuan ayah pergi. Betul. Tapi hari ni kita tukar perspektif sikit lah. Tu betul kan. Kita melihat bahawa the father figure tu. Jadi inilah masa yang terbaik untuk father berfaksi. Sebab kita tengok bahawa kemenjadian ini, saya ulang berkali-kali, di rumah. Jadi kesilapan parent mencaturkan anak hari ini, mereka memang sesuatu hidup. Betul. Dia sebenarnya amat dahsyat, very critical sekarang ni. Okey, sebab selalu kita berikan peranan tu kepada cikgu. Kita tahu macam tugas kita yang bab untuk mendidik anak ni pergi kepada cikgu-cikgu sekolah. Kita ni macam masa-masa yang ada tu sangat singkat dekat rumah. Jadi dia akan ambil masa tu untuk sama ada sibuk bekerja ataupun patutnya luangkan masa bersama dengan anak-anak. Okey, jadi kalau kita boleh kongsi sedikit, ada setengah orang kata patutnya untuk cuti sekolah ni untuk bonding. Tapi ada kata macam kita kena hantar pergi camp-camp sekolah supaya mereka lebih cenderung untuk ke arah bidang itu tentu. Jadi kalau cerita pasal camp sekolah ni, mana sesuai sebenarnya? Kena hantar camp sekolah ke camp kat rumah aja? Dia dua-dua. Sebab kita tengok anak-anak hari ni dia terbangun ni sekarang. Kalau dulu orang cakap IQ, A kan. Sekarang dunia bukan soal A semata-mata. Kita kena tukar perspektif kemenjadian. A bukan semata-mata. Dulu IQ, EQ, SQ, social skill, PQ, physical conscious. Sekarang panggil AQ, adversity, daya tahan. Sebab tu kadang-kadang ni anak-anak ni kena masak sikit. Mandi sungai, main pasir, panjat pokok. Pernah jatuh pokok? Benar kot. Tapi budak hari ni, dia macam, parent hari ni, dia macam strawberry tau. Dia keras luar, lembut dalam. Jadi hari ni kalau kita nak tengok kemenjadian yang holistik, anak-anak kena dilasakkan. Jadi camp lah. Satu camp. Kedua, parent buat camp. Boleh juga. Parent sendiri berpandang sebagai facilitator. Maksudnya ibu bapa jadi facilitator. Dia adalah fasi. Mak jadi apa tu? Caretaker ke. Jadi kita nampak benda ni, kita kena tukar perspektif. Sebab parents hari ni mendidik bukan dengan naluri. Mendidik dengan apa? Ilmu. Betul. Dia kena tukar perspektif. Sebab anak-anak generasi alpha ni kan, dia amat-amat unik. Sebab kita nampak, sebab kefahaman saya mudah tidak ada anak yang gagal tu proses. Prosesnya pada siapa? Parents. Jadi waktu cuti ni, kita akan buka sekolah awal tahun kan. Jadi ada masa 2 minggu ni. Jadi seminggu dah habis. Tinggal lagi seminggu lagi. Jadi seminggu ni tak apalah. Seminggu ni bagi dia rela sikit. Jadi next minggu ni parent kena fikir. Cikgu, ibu bapa dahulu tak sama dengan ibu bapa sekarang. Kalau dahulu mungkin zaman saya atau zaman kita, ibu bapa bagi je untuk lasak, pergi bermain senapang kayu, guna buah tu kena balik merah-merah pun tak ada masalah. Tapi sekarang disebabkan oleh pengalaman tersebut, ibu bapa contohnya ibu bapa ada pengalaman menyakitkan, contoh jadi asrama. Sebab itu parents seolah-olah dia mengawal anak-anaknya sekarang. Jadi itu tak boleh, ini tak boleh. Jangan pergi main pasir, jangan pergi mandi sungai. Okey, kita macam tengok dia soal adversity, resilient kan, daya tahan. Anak kita tak tahan sekarang ni. Kadang-kadang perkara begini dia berlaku di early childhood anak-anak tu sendiri. Kadang sebab tu kalau di Jepun ni, ini satu benda yang interesting, ilmu nak kongsikan, dia akan memisahkan anak lambat tempat tidur. Dia akan biarkan anak itu bermain-main dengan mak kan. Sebab tu
agak interesting apa yang kita belajar. Kita ni cepat sangat memisahkan anak tempat tidur dan anak tu privacy. Tak boleh berkongsi, bila air pergi asrama tak boleh berkongsi, semua tak boleh berkongsi kan. Jadi hari ini parent kena tengok the early childhood dia. Jangan dia kena bonding serapat-rapat. Selepas 3 tahun dia katakan baru kau ada katil sendiri. Sekarang dah ada anak dah pisah bilik. Dia tak belum on the way. On the way kan. Jadi benda-benda begini kita lihat bahawa prosesnya mula dari early childhood. Jadi sebab kita tengok budak sekarang macam sebab kita tahu dia tak lasak. Dia tak lasak sebab tu kadang-kadang media berperanan juga buat promosi tentang begini. Tapi saya cakap sekali tu adversity, daya tahan, resilient kan. Dunia mencabar macam ni. Sebab tu anak hari ni dikatakan BLAST apa tu? Blast. Boring. Dia dah boring. B boring, L lone, A agresif. Hantu kalau sepak orang nak bagi mati tu. Dia PUBG, Dota, Roblox ni kan. BLAS, stress. Sebab kadar stres sekarang dah mula orang dah ambil kira umur 3 tahun dah stres. Ya. Dan L dia lone. Sebab tu sekarang penyakit kesunyian kan. Penyakit kesunyian ni dah kena pasti bawa sebagai kesihatan mental. Jadi anak-anak ni dia sunyi, tak kerti nak berkawan. COVID-19 2 tahun tak berkawan kan. Jadi kita ambil kira BLAST apa tadi? Boring, lone, agresif, stress and tired. Okay. Jadi perkara-perkara parent tengok. Dia kena minglekan anak-anak ini sebab tu kat rumah ni tak boleh lagi lah. Pada saya lah konsep dia mudah aja. Play, plan and pray. Okey. Apa tu? 3P. Bermain, merancang dan we together, pray together. Okay. Jadi parent kena spend time, bersedia untuk membayar harga masa. Okey. Zaman sekarang kita pasal blast tadi kan? Parents pun blast. Macam mana? Kalau parent blast, parent kena cari mentor lah. Dia sebenarnya bagi saya mudah lah. Burung tak terbang tinggi seekor di atas. Okey. Burung atas berkumpulan. Parent kena berkumpulan. Jadi PIBG sekolah, komuniti JKK kampung ni kan. Jangan dia yalah bagi kita kadang-kadang orang surau-surau ni dia nampak program Bina Insan ke agama semata-mata. Jadi soal parent, timbul program soft skill anak-anak ini kita ramai anak-anak di kampung kan yang tak dilihat. Kita anggap ini budak-budak tak apalah. Tapi komuniti berperanan. Sekarang komuniti berperanan. Sebab dia istilah jangan jaga tepikan orang ni tak boleh pakai lagi dah ni. Kita kena tengok juga. Kena juga. Kejiranan kan. Okey, baik. Kita tahu bahawasanya tak lama lagi pun ada masuk musim peperiksaan. Jadi orang kata bila cuti sekolah ni kata bagi dah relax sikit mak kata kan contoh kan. Tapi macam parents mesti dia akan rasa dia akan terpaksa beri tekanan juga sebab nak pastikan momentum tu terjaga. Naik nanti terus nak buat peperiksaan kan. Jadi mana yang kata lebih sesuai? Maknanya jangan beri tekanan kepada anak-anak ataupun kena ada satu balance yang perlu kita ada di situ. Okey, saya analogi semudahlah macam kura-kura kan kita beli kura-kura kita ketuk keluar kepala tak? Keluar. Ketuk kepala kura-kura tak keluar. Tak. Kadang-kadang radio rosak kita buat apa? Ketuk. TV rosak kita buat apa? Ketuk. Dulu ketuk lah. Dulu rosak kita buat apa? Ketuk. Jadi budaya menekan anak-anak ini dia tak praktikal hari ini. Sebab tu tengok the hot balloon tengah dia ada apa? Api kan. Jadi parent dia kena berperanan untuk dalam masa yang sama dia belajar, dia kena minat, perhatian, motivasi. Parent kena jadi parent yang diminati oleh anak-anak. Kalau dulu bolehlah kalau parent-parent yang garang kan. Jadi hari ini, zaman hari ini, soal emosi, kehangatan emosi. Jadi parent kena menyenangkan sebab kita melihat bahawa exam dan peperiksaan dia sekarang sebagian prosesnya sekarang kan. Jadi parent kena menyenangkan. Belajarlah keadaan conok sebab tu saya mendominasi satu model tentang game based learning kan. Ajak parent anak-anak bermain. Bermain yang berkonsepkan pendidikan lah kan. Okey, kata sekarang ni kita ada game. Tapi ada juga game pendidik pun ada juga kan? Tapi game banyak anak-anak sekarang main dekat handphone, gadget dan sebagainya. Sehingga menimbulkan kecanduan gadget. Ini bahaya. Bahaya Ibu apa tersepit nak bagi takut benda ni terjadi. Kalau tak bagi, anak-anak dia takut tertinggal pula. Ya, betul. Di mana dia ada perasaan itu? Ini zaman dia. Zaman sekarang kalau tak benarkan anak ke digital, dia akan anggap kita ni pendatang asing. Jadi satu kefahaman saya, parent kena jadi contoh lah. Sebab parent sekarang pun main game. Parent pun sekarang bermedia sosial kan. Parent kena jadi contoh. Satu contoh. Yang kedua dia kena play. Plan, bincang. Okey, sekarang ni wifi kat rumah ada. Kau pun nak tutup.
Okey. Kita bincang sebab anak-anak ni kalau kita paksa dia, tarik dia, itu tak jadi tu. Okey. Kita kena membuat keputusan. Sekarang kita bincang. Okey, sekarang kita ada alternatif. Kita tak nak beri anda anak-anak contohnya beri internet, dia tengok YouTube sebagai contoh. Sekarang kita ada alternatif. Sebab tahu anak akan melekat dengan gadget, jadi diberikan satu alternatif macam ruang internet yang lain supaya anak tu berada dalam lingkungan pembelajaran. Kita ada beberapa aplikasi kan yang anak boleh tengok still dengan gadget tetapi semuanya berpendidikan dan tidak mendedahkan kita perkara-perkara negatif. Adakah itu juga satu pilihan untuk kita? Ya, satu pilihan yang terbaik sekarang. Sebab dia sebenarnya kita tengok konteks pembelajaran kan. Kenapa game budak suka game? Jadi VAK, Visual Auditory Kinesthetic. Visual, gambar-gambar yang cantik, warna-warna, ada bunyi-bunyian, dan kinesthetik dia bergerak. Jadi parent kena tahu, parent kena tahu pattern anak tu belajar macam mana. Macam saya sendiri kalau belajar duduk baca buku, memang tak mungkin. Kita kena bergerak sikit. Sebab tu sekarang banyak research dibuat. Belajar bukan lagi buka buku semata-mata. Dia kena bergerak-gerak. Boleh sebut contoh satu. Contoh macam ada satu rakan di Indonesia, dia ajar matematik kan. Satu jari kanan, satu jari kiri digabung menjadi apa? Dua jadilah jambatan kan. Dua jari kanan, dua jari kiri digabung menjadi apa? Empat. Tiga jari kanan, tiga jari kiri digabung menjadi berapa? 6 jadi menara tinggi. Dicampur dia buat pergerakan je. Kena buat macam itulah. Sebab budak sekarang dia mudah minat, perhatian, motivasi. Okey, itu cerita tentang budak lah. Banyak kita bercerita tentang anak-anak yang umur sekolah rendah. Tapi anak-anak remaja ini, ibu bapa perlu tak beri sedikit kebebasan, terutama dalam cuti sekolah ini untuk mereka lebih spend masa bersama dengan rakan-rakan lain. Sebab remaja kan dia suka bersama dengan rakan berbanding dengan keluarga. Kita suka bersama keluarga. Kita tak dinafikan sebab itu proses pembesaran kan. Macam mana? Okey, jawapannya ya, sebab social skill kan. Social conscious. Jadi satu kena ingat, siapa kawan dia? Siapa kawan dia? Sebab kawan ini akan membentuk dia punya attitude. Sebab kawan dia inilah akan membentuk aktiviti dia buat lepas tu. Aktiviti itu akan membentuk kebiasaan, bentuk tabiat, membentuk budaya, bentuk sikap. Dia nak ubah sikap anak, ubah yang di atas. Apa tu? Kebiasaan. Apa aktiviti selalu buat. Jadi pada saya pun ada anak-anak, saya ada anak remaja, anak saya kecil pun dah 18 tahun kan. Dia balik college, nak jumpa kawan, okey, Abi hantar. Kita hantar. Saya hantar ke rumah kawan dia. Nak tidur rumah, okey, kenal pasti siapa parent orang tu. Saya kena pasti siapa parent orang tu, siapa. Kena begitulah. Kita tak nak. Sekarang ni kesilapan kita mencaturkan anak, mereka bangsa seumur hidup. Dia dulu macam bola kan, jatuh dan melantun. Sekarang macam apa? Kaca jatuh dan anak-anak pecah. Berkecai. Kita tengok ada pecah sekarang ni keadaannya. Sebab tu parent hari ni dia mesti ada ilmu. Dia bukan dengan naluri. Naluri kalau sebab dia jangan terperangkap dengan Nokia parent. Nokia parent tu macam mana? Dia hebat. Ya, betul, sangat hebat. Lasak kan? Betul. Bila benda baru masuk, dia rasa aku dah hebat. Dulu Tok Wan boleh, Opah boleh, Mbah boleh kan, Rotan. Sekarang mungkin tak boleh. Okey. Jadi dia orang muda dah ada anak belum ni? Belum, insya-Allah. Belum, insya-Allah. Satu hari nanti. Apa pun kita menarik sebenarnya. Betul. Betul. Jadi persediaan untuk ada anak ni. Sebab dia kalau macam saya sendiri pun anak dah besar kan. Apa yang berlaku pada anak tu impak pada emosi kita. Ya, betul. Kemas kini ilmu keibubapaan. Itu yang paling sebab penting. Sebab satu pendidikan yang tak didendangkan adalah parenting. Tapi tadi cikgu cakap ibu bapa menjadi facilitator. Bagaimana pula dengan term menjadi kawan? Kawan itu di mana garisannya? Dia macam ni, macam analogi mudah. Macam kita mandi sungai kan, air masuk telinga, nak keluarkan air macam mana? Masuk air balik. Masukkan air balik. Macam kalau anak tu main gitar, cuma main pelan. Macam saya, anak saya suka muzik. Main gitar, jamming sama. Cikgu main muzik lah. Saya main muzik. Jadi kita main gitar. Anak saya jenguk Abi tu pelik. Dia tengok je, tengok kod apa dia pegang mana, dia main gitar. Kita pun, jamming jom. Dia macam analogi ni macam mandi sungai, air masuk telinga, nak keluarkan, masukkan air. Jadi saya pun main PUBG. Awal umur berapa? Seawal dia sebenarnya kejadian ni prosesnya the early childhood, dia mula melihat. Sebab tu parent ni dia macam mudah aja. Anak ni copy. Kalau parent dia copy, kalau ayah tu kaki game, anak pun kaki game. Ayah kaki mancing, anak kaki mancing. Jadi kita melihat soal kejadian, jangan buat silap dia
early childhood dia. Itu yang paling Jadi balik kepada soal kawan tu. Memang kita berkawan lah. Kita berkawan. Anak main PUBG. Habis pun ada install PUBG. Anak kita main. Tapi kita kena sama-sama lah. Sebab dia mudah. Bila dia cerita dia mudah. Enjoy, easy, excellent, we earn. Kita nak earn, dia kena enjoy. Kalau tak enjoy, habis. Stres. Okey. Baik, jadi apa saran dan juga nasihat yang penting untuk disampaikan kepada ibu bapa yang sedang menonton pagi ini? Kepada parents, ini ilmu tak direndang, belajar. Cari ruang semaksimum mungkin belajar, terutamanya bila kita bercakap soal generasi baru lah, generasi alpha ni kan. Ini satu generasi digital yang cepat cakap. Kalau you tengok Google, anak cakap, mama lambat lah. Itu macam dapat jurusan kan. Dia generasi shortcut. Ya. Semua shortcut. Shortcut, semua nak shortcut kan. Semua nak shortcut. Betul. Okey, cuma satu perkara ialah, sekarang kita dah seminggu dah berlalu kan cuti sekolah kan. Sempat ke lagi nak buat semua tu? Sebenarnya tidak ada yang terlewat lah. Tidak ada yang terlewat. Start now, kita mula meeting lah. Dia sebenarnya tempat meeting terbaik dua tempat. Tempat makan, tempat solat. Mula meeting. Dia salah sekarang ni orang tengok TV, Netflix masuk bilik kan. Makanan bilik. Saya rasa dulu zaman-zaman saya tengok Comeback, Week Moro, semua kat mana? Depan TV. Depan TV dekat rumah family kan. Sekarang semua masuk bilik. Betul. Jadi cuba parent cakap, nak tengok, nak main game boleh. Ruang tamu. Biar mak tengok. Kalau tidak dia menjelajah, pergi mana-mana kan. Betul. Okey. Masa dulu boleh tengok TV, tertidur, ayah angkat. Okey, ya kan. Dulu main kuda-kuda dengan ayah kan. Sekarang makan pun kadang anak dia makan masuk bilik kan. Sekarang makan dan solat bersama. Satu lagi, sekarang baru-baru ini saya baca di media sosial. Katanya, ibu bapa terlampau tertekan sehingga satu tahap nak pergi bercuti, hantar anak pergi taskar. Ataupun hantar anak pergi rumah nenek, rumah atuk dan sebagainya. Ini betul atau tidak? Sebab ada yang memberi gambaran negatif kepada ibu bapa tersebut. Ada betul. Ada yang hantar anak taskar ni sebagai shortcut daripada ambil bibik kan. Jadi soal niat parent menghantar anak tu menjadi outcome kepada proses tu lah. Dia kan dihantar pergi taskar petang kan, dia kata janji anak aku ada tempat, dia hantar mana-mana aja. Jadi saya bagi tahu pada kawan-kawan, taskar tadika jangan anggap ini mudah. Sebab pembentukan karakter anak-anak berlaku di situ. Sebelum ke sekolah rendah. Dia jumpa cikgu taskar dulu. Jadi taskar tadika ni bukan sekadar untuk hours ibu pergi kerja. Bukan sekadar itu. Pembentukan karakter di pengasuh dia tu. Sebab tu kena spend duit sikit lah sekarang ni. Sebab tu parent-parent sekarang kena sikit dulu. Okey, ini untuk menjadi anak 30%. Apa menjadi anak? Ada satu lagi pemerhatian. Ada yang mengatakan bahawa kelahiran seseorang itu, kita semua ini, kita ada satu sifat yang memang diwarisi. Contohnya keras kepala. Diwarisi oleh kita punya keturunan, baran. Walaupun kita tidak membentuk, anak itu begitu jadinya. Sebab pemerhatian ini dilihat apabila ibu bapa mengambil anak angkat. Anak angkat itu sifatnya tak ada daripada ibu bapa yang membentuk. Tapi ada sifat itu bersama dengan anak. Macam mana? Jadi apa yang saya baca, 20% kita lah genetik. Selainnya persekitaran. Ada lah maksudnya. Ada. Sebab tu dikatakan persekitaran, pengalaman, pendidikan akan ubah manusia. Persekitaran memang ada. Genetik tu memang ada. Tapi persekitaran, pengalaman diubah dengan persekitaran, bawa dia masuk ke environment lain. Dia jadi berubahlah. Sebab manusia ni, kita ialah makhluk kebiasaan. Apa yang kita buat hari-hari dia akan terbentuk karakter kan. Betul. Jadi jangan cakap memanglah kita macam yalah ayah saya pun orangnya garang. Adakah saya mesti saya ambil benda tu? Jadi tak kan. Jadi persekitaran mengubah kita. Jadi parent ni bertanggungjawab untuk membentuk persekitaran. Tapi jis garang tu tetap ada. Tetap ada. Sebab pokok ni nak tengok biji benih pokok ni tak jatuh jauh. Faham tak analogi dia? Biji benih tu dekat situ je. Tapi pada saya persekitaran paling penting. Sebab kata macam genetik mewarisi itu 20% je. 80% adalah persekitaran, pendidikan. Yang tu lagi menang sebenarnya. Macam mana anda nak bentuk dan mencorak anak-anak? Sebab kita pun ada kawan-kawan yang ambil anak angkat, kadang ambil anak angkat, anak luar nikah. Ada kawan-kawan saya, tapi dihantar ke sekolah tahfiz sebagainya, terbentuk karakter, tapi sedikit-sedikit terkeluar jugalah yang diwarisi tu. Tapi tak apa, okey. Itu sebenarnya parent kena tengok kan. Dia dah usaha dah. Dia dah usaha bawa betul persekitaran, tapi the true karakter tetap keluarlah. Tapi pada saya cakap yang positif lah. Betul. Kerana kita membentuk sedaya yang mungkin. Tapi apa yang berlaku tu, kalau dah warisan tu, kita yang diwarisi tu boleh kalah dengan adanya pendidikan. Persekitaran dan pendidikan. Okey, apa kita harapkan bercuti bukan sekadar bercuti, harapnya
Dan adanya pengisian keilmuan juga diterapkan. Terutama sekali dari segi aspek bonding tu pun kena penting juga sebenarnya. Kenal anak dan bukan saja kawan. Jadi facilitator. Ya, kena bercuti lah. Dan dia... Terima kasih. Kena bercuti. Cikgu Jinggo, insyaAllah ada rezeki nanti kita akan buka lagi. Buka lagi. Kelas keibubapaan. Ya. Untuk orang macam Cikgu. saya lah. InsyaAllah. Okey.